kita semakin jauh daripada Quran. Menjadikan kita langsung tak mau ikut Quran. Quran aja macam ini, depa aja macam ini. Ni musim Maulud. Orang tanya pada saya, Ustaz, apa hukum perarakan Maulidur Rasul? Nabi tak pernah buat, Ustaz. Kenapa Ustaz buat perarakan Maulidur Rasul? Saya kata Rasulullah tak buat pun, tapi tak salah kita buat. Kita selawat, kita berjalan pergi ke masjid, bukan berjalan pergi tempat lain. Kita elok jalan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup aurat. Tak ada siapa yang memperakkan Maulidur Rasul pakai sependa, tuan-tuan. Tobatlah hum, tak ada. Setakat ni saya tak nak jumpa hak pegang spanduk tu bikini ya, sallallahu, tak ada ah. Takkan kita nak kata salah. Dia kata saya Ustaz, hak Nabi tak buat, saya tak mau buat. Abang pergi tak perarakan bersih hari tu? Pergi. Rasulullah buat ke perarakan bersih? Tak buat tu abang pergi pasal apa? Kenapa kita tak ambil contoh Rasulullah? Bukankah kita mengaku kita adalah perjuangan Islam, kita nak pada Islam? Kalau nak pada Islam, perjuangan itu mesti bersandarkan pada Al-Quran dan pada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Bila kamu ada masalah, tengoklah, rujuklah, kembalilah kepada Al-Quran, kepada Rasul, pada hadis. Sekarang kembali pada apa? Kembali kepada siapa sekarang ni, tuan-tuan? Nak buat apa pun kembali pada bos. Bos kata langsung batal. Padahal bos tu duduk atas kursi roda, bukannya larak pun. Tak larak pun, tuan-tuan, duduk atas kursi roda ya. Rambut pun dah macam cekelat hek dah. Tapi dia batuk, batal hukum hudud, batal negara Islam, tukar negara lain. Apa benda ni? Mana asas perjuangan kita? Perjuangan kita meletakkan Islam yang tertinggi. Depa batuk aja. Kita tukar. Kita mengagungkan satu buku, kenapa tidak mengagungkan Quran? Perbuatan kamu bercanggah dengan buku sekian-sekian, buku warna sekian-sekian. Bukankah Al-Quran itu yang sepatutnya menjadi rujukan, bukan buku? Hari ni apa nak buat semua? Tak boleh bercanggah dengan buku ni. Hai, adakah Islam menyuruh kita pegang buku yang lain selain daripada buku Quran dan hadis? Ini akidah, tuan-tuan. Jangan kita duk nampak salah orang, tetapi kita tak nampak salah kita sendiri. Kita asyik duk tunjuk orang salah. Orang salah, 3 jari main tunjuk pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya minta pada tuan-tuan yang datang pada hari ni, pada malam ni datang ni, semua sayang pada Islam. Tetapi kadang-kadang pemahaman Islam kita dah disalah ertikan. Islam mesti masuk satu parti, keluar parti bukan Islam. Tak sokong parti kami bukan Islam. Ini salah, tuan-tuan. Parti bukan agama. Parti ciptaan manusia. Pemimpin parti bukan Nabi dan Rasul. Bukan. Maknanya parti itu ada salah, ada silap, ada celah. Yang betulnya hanya Islam. Yang betulnya Allah dan Rasul. Yang ini tak boleh dibantah. Yang lain boleh dipersoal. Saya ni ustaz, pakai serban, pakai jubah. Kalau saya salah, tuan-tuan tegur. Tegurlah. Pasal apa saya nak pecah tuan-tuan pula? Apa sebab? Saya bukan Nabi. Saya bukan Rasul. Saya ada salah dan silap. Akurlah pada salah dan silap. Minta maaf, betulkan balik. Ini tidak. Bila kita marah, bila kita tegur, bila kita nasihat, diam. Walak. Ini bukan walak, ini walong. Walak itu kalau berjalannya betul. Kalau jalannya betul pada jalan Quran, kena walak. Tetapi kalau jalannya lain daripada jalan Quran dan hadis, tidak ada istilah walak lagi, tuan-tuan. Wajib mufaraqah. Seperti mana imam. Imam kalau betul semayang, makmum ikut. Imam kalau salah, mufaraqah.
balik Tok Imam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak mau betulkan semayang dia, mufarakah. Dia tak boleh kata, saya tak kira Ustaz, saya ikut. Tak siapa ikut Tok Imam buat semayang sak 6 rakaat. Saya tak kira, dah kata makmuman. Saya kira makmuman, kira betul. Tak boleh tuan-tuan. Untuk Rasul, untuk Allah Ta'ala, memang taat yang mutlak. Tapi untuk manusia biasa, dia bukan taat yang mutlak. Yang lebih tinggi daripada mereka ialah Rasulullah. Yang lebih tinggi daripada mereka ialah Allah. Kalau kamu tidak boleh mempertahankan kalimah Allah, kalau kamu tidak boleh mempertahankan hukum hakam Allah, kalau kamu dah tukar perjuangan kamu, bukan lagi memperjuangkan hukum hakam Allah, kamu tak layak menggunakan kalimah Allah, tak layak menggunakan kalimah Islam, kamu dah jual agama Islam. Berhati-hati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita kena lihat bahawa persoalan ini yang saya paling takut tuan-tuan. Yang saya duk cakap hari ini, orang duk hina Nabi SAW. Saya duk hina Nabi. Ni tak zaman maulud ni. Dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad ni waktu dia belum jadi Nabi, dia sama je dengan kita. Dia hanya jadi rapat dengan kita bila diangkat menjadi Nabi. Sebelum tu dia budak-budak je. Kalau di sini ada nama Muhammad, di situ pun ada Muhammad, serupa je mat-mat tu serupa. Tuan-tuan, ini akidah. Kena tegar. Mana boleh kita kata Nabi Muhammad sebelum dijadikan Nabi adalah setara dengan budak-budak biasa. Ini akidah tuan-tuan. Bukankah Allah sebut dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ini Quran sebut. Wahai Muhammad, bukankah kamu itu lahir sebagai anak yatim? Kami yang cukupkan kamu. Wahai Muhammad, bukankah kamu lahir dalam keadaan jahiliyah, masyarakat jahiliyah? Kami yang bagi hidayah kepada kamu. Wahai Muhammad, bukankah kamu lahir dalam keadaan miskin? Kami yang cukupkan belanja kamu. Tuan-tuan, dalam ayat itu terang-terang Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad bukan macam mamat-mamat di kampung. Sebab Allah sendiri sebut, kamu lahir di tengah masyarakat jahiliah, tapi Allah bagi hidayah. Nabi Muhammad tidak pernah sembah berhala. Nabi Muhammad tidak pernah minum arak macam mamat-mamat di kampung. Nabi Muhammad tidak pernah tawaf dalam keadaan telanjang. Nabi Muhammad tidak pernah berzina. Nabi Muhammad tidak pernah buat benda yang haram. Tiba-tiba hari ni ada tok guru sebut, dia serupa je dengan kita mak-mak di kampung, serupa belaka. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau di kampung kita ni ada mak, di kampung ni ada mak serupa, mak belaka serupa belaka. Hei, ngucap balik. Saya bak orang hina Nabi, saya marah tuan-tuan. Dia sebut bahawa Nabi Muhammad ni ketika beranak, mak dia pun tak tahu yang dia ni Nabi. Hah? Siti Maryam tahu yang dia kandung Isa. Mak Nabi Musa tahu yang dia kandung bakal Nabi. Mak kepada Nabi Ishak tahu dia mengandungkan Nabi. Takkan Aminah tak tahu dia mengandungkan seorang Rasul. Nabi Ishak dikandungkan oleh ibu dia yang dah tua. Malaikat menghabaq dekat Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, isteri kamu mengandung. Nabi Ibrahim tanya, bagaimana boleh mengandung? Dia mandul, dia tua. Kata malaikat, sedangkan langit Allah boleh buat, takkan mengandung Allah tak boleh buat. Isteri Nabi Ibrahim gelak. Duk balik langsir, gelak. Duk gelak, kik gelak. Tak gelak lagu mana 80 lebih mengandung. Cuba makcik-makcik pergi ke hospital. Doktor kata makcik mengandung. Ha? Awak dah 80 kata dia. Awak datang nak cek BP. Apa yang mengandung? Oh sudah. Gelak dia, biar benar doktor kata dia. Rupa-rupanya doktor tersilap botol air kencing. Ini pun salah. Masya Allah. Kalau Nabi Ishak mak dia tahu dia mengandungkan Nabi, takkan Nabi Muhammad mak dia tak tahu? Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia.
3 kali Jibril mai habaq dekat mak dia. 3 kali tuan-tuan. Wahai Aminah, kamu tahu tak kamu mengandung? Tak tahu. Kamu mengandungkan manusia pemimpin umat di akhir zaman. Datang pula mimpi lagi sekali. Wahai Aminah, nanti bila kamu nak melahirkan anak kamu, bermohonlah kamu perlindungan daripada Allah. Dan kamu hendaklah namakan anak kamu Muhammad. Allah perintahkan dia. Mana boleh kita kata Aminah pun tidak tahu yang Nabi Muhammad itu anak dilahirkan, dikandungkan oleh dia. Rujuk dalam kitab tuan-tuan. Di antara kitabnya ialah Kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, terbitan Hidayah Publisher, muka surat 16 sampai 18. Detail hadisnya. Jangan nak mengelirukan orang Islam. Sampai ada satu ustaz lain